Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Isma binti Muhammad Bakri, nombor metrik S62395, akan membentankan tugasan individu bagi kursus etika pengurusan awam yang bertajuk Persepsi Pelajar Universiti Malaysia Terengganu terhadap jenayah rasuah dalam kalangan agensi penguatkuasaan kerajaan. Pengenalan. Pada masa kini, Malaysia menghadapi masalah integriti yang berlaku akibat daripada jenayah rasuah yang semakin meningkat. Isu rasuah membabitkan penjawat awam, terutamanya dalam kalangan agensi penguatkuasaan kerajaan, selalu mendapat liputan berita tempatan disebabkan orang ramai sering berinteraksi dengan mereka lebih kerat dalam pelbagai urusan. Rasuah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penerimaan atau pemberian suapan sebagai ganjaran maupun dorongan kepada seseorang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tugas yang berkaitan jawatan rasmi mereka. Amalan rasuah adalah perbuatan yang sangat tidak beretika dan tidak sah menurut undang-undang. Agensi penguatkuasaan kerajaan pula merujuk kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menguatkuasa undang-undang negara. Antaranya Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan sebagainya. Kegagalan agensi penguatkuasaan kerajaan dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan dengan telus telah menyebabkan isu rasuah kini semakin berleluasa. Faktor berlakunya jenayah rasuah dalam kalangan agensi penguatkuasaan kerajaan. Faktor yang pertama ialah kewujudan ruang dan peluang. Kewujudan peluang adalah disebabkan kelemahan dalam sistem yang sedia ada dan kerana birokrasi dalam perkhidmatan awam yang akan membuka jalan berlakunya rasuah. Sebagai contoh, kerana birokrasi iaitu sebarang permohonan kelulusan atau perkhidmatan sengaja dijalankan oleh anggota penguatkuasa dengan lambat atau mengambil masa yang lama supaya mereka akan diberikan ganjaran atau rasuah bagi mempercepatkan sesuatu urusan itu. Hal ini boleh dikaitkan dengan kurangnya pemantauan dan penyeliaan dalam sesebuah organisasi disebabkan kepimpinan yang lemah. Faktor yang kedua ialah gaji yang rendah. Gaji yang rendah dalam kalangan anggota agensi penguatkuasa kerajaan akan menyebabkan berlakunya rasuah dalam kalangan mereka. Hal ini kerana gaji yang rendah menyebabkan mereka terpaksa menerima rasuah untuk menambah pendapatan. Kos sara hidup yang semakin tinggi, kenaikan harga barang, malah pangkat yang rendah dalam kalangan pegawai awam, khususnya mereka yang menetap di bandar, mengakibatkan mereka mudah terpedaya untuk melakukan rasuah. Hal ini disebabkan mereka menganggap rasuah adalah jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kewangan yang dialami mereka. Maka, untuk mengelakkan peningkatan jenayah rasuah, kerajaan perlu membuat kajian semula terhadap pendapatan dan elang penjawat awam. Bagi faktor gaji yang rendah menunjukkan seramai 11 orang responden iaitu sebanyak 55% memilih setuju, manakala yang memilih tidak pasti seramai 5 orang responden iaitu sebanyak 25%. Bilangan responden yang memilih tidak setuju pula 4 orang iaitu bersamaan 20%. Majoriti responden yang memilih setuju lebih tinggi kerana gaji rendah dalam kalangan anggota agensi penguatkuasaan kerajaan menyebabkan mereka terpaksa menerima rasuah untuk menambah pendapatan. Seterusnya, kesan jenayah rasuah dalam kalangan agensi penguatkuasaan kerajaan. Kesan yang pertama ialah kestabilan ekonomi terjejas. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan ketidaksamaan pendapatan, kekayaan dan peluang disebabkan berlaku rasuah dalam politik dan kerajaan. Contohnya, peningkatan kos sara hidup, penurunan kuasa beli, ketidakseimbangan kuasa, kesan ke atas upah, kesan ke atas pertumbuhan dan peningkatan jenayah adalah contoh akibat rasuah bagi masyarakat umum. Keadaan ini menjadi semakin serius dengan masalah peningkatan hutang awam dan keterisan yang ditunjukkan oleh salah urus pengurusan dana awam. Malah, penurunan pelabur asing juga dipengaruhi oleh tahap amalan rasuah dalam sesebuah negara. Negara yang terkenal dengan amalan rasuah tidak akan menjadi pilihan untuk para pelabur asing kerana persekitaran yang adil, kompetitif adalah komponen yang penting dinilai oleh pelabur asing. Kesan yang kedua ialah mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Hal ini disebabkan kedudukan geografi Malaysia mudah terdedah dengan ancaman atau jenayah luar. Malah, pintu masuk di sempadan negara sering menjadi sasaran sebarang aktiviti rentas sempadan, terutamanya dalam keadaan
kawalan sempadan yang longgar dan sering dikaitkan dengan tahap integriti yang rendah dalam kalangan anggota agensi penguatkuasa kerajaan. Penguatkuasaan yang lemah akibat penlibatan anggota penguatkuasaan kerajaan dalam melakukan rasuah menyebabkan jenayah rentas sempadan seperti keganasan dan jenayah terancam semakin meningkat dengan serius. Seterusnya menggugat keselamatan, kedamaian dan kedaulatan negara. Negara ini direkodkan mengalami kerugian berbilion ringgit setiap tahun akibat kegiatan rentas sempadan yang menyalahi undang-undang. Berdasarkan kajian soal selidik yang dilakukan, mendapati seramai 18 orang responden iaitu sebanyak 90% memilih setuju, manakala 2 orang responden atau bersamaan 10% memilih tidak pasti. Tiada responden yang membuat pilihan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Cadangan penyelesaian jenayah rasuah dalam kalangan agensi penguatkuasaan kerajaan. Cadangan yang pertama ialah dengan meningkatkan penggunaan teknologi maklumat ICT. Teknologi maklumat dapat membantu memudahkan dan menyelesaikan sesuatu proses yang rumit atau mengambil masa yang lama. Dengan adanya kemudahan teknologi maklumat, setiap orang dapat menggunakan perkhidmatan secara atas talian yang jelas, lebih pantas dan cekat dalam sebarang urusan. Bahkan mengelakkan kita daripada beratur dan terpaksa menunggu lama. Tamsilnya aplikasi MACC mobile yang telah diperkenalkan oleh SPRM untuk memudahkan masyarakat membuat laporan rasuah melalui telefon pintar dalam sesuatu urusan. Malahan juga peningkatan penggunaan ICT mampu mengatasi berlakunya sogokan kepada pegawai awam bagi tujuan mempersingkatkan prosedur bagi sesuatu urusan. Cadangan yang seterusnya adalah menambah baik penguatkuasaan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan individu yang mengamalkan rasuah dalam menjalankan tugas akan mula berfikir panjang akan kesan buruk yang akan dihadapinya jika terlibat dalam isu tersebut. Ini kerana hukuman yang dijatuhkan dilihat masih tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan mengakibatkan jenayah ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat kita. Oleh itu, hukuman yang lebih berat sepatutnya diberikan kepada penjawat awam yang didapati bersalah melakukan rasuah supaya mereka berasa serik untuk terlibat lagi dalam jenayah rasuah. Dalam Akta SPRN 2009 Akta 694, tiada sebarang peruntukan tempoh hukuman minimum penjara yang ditetapkan terhadap mereka yang bersalah. Ia menunjukkan bahawa pesalah jenayah rasuah tidak akan dikenakan sebarang had tempoh hukuman penjara minimum. Oleh itu, akta ini dilihat masih lemah dan memerlukan pindaan. Maka, langkah penguatkuasaan undang-undang menangani rasuah hendaklah sejajar dengan peredaran masa dan perkembangan ekonomi dan politik negara. Menurut soal selidik yang dilakukan, seramai 13 orang responden atau bersamaan 65% memilih setuju, manakala yang memilih tidak pasti adalah seramai 5 orang responden iaitu sebanyak 25%. Jumlah responden yang membuat pilihan tidak setuju pula hanya 2 orang responden atau sebanyak 10%. Kesimpulan, rasuah merupakan wabak sosial yang banyak memberi kesan buruk kepada individu, organisasi, masyarakat dan negara. Kerajaan dan agensi anti rasuah perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini apabila menganalisis kaedah pencegahan terbaik untuk mengurangkan aktiviti rasuah di Malaysia, di samping meningkatkan keberkesanan pencegahan. Kelewatan dalam mengatasi isu ini boleh menjadikan negara kita negara yang susah untuk mendapat kepercayaan dan sukar diurus pada masa depan. Tegasnya, semua pihak perlu bekerjasama dan bersatu untuk memerangi rasuah yang semakin berleluasa. Selepas usaha yang semakin serius untuk menyelesaikan fenomena ini, rakyat amat berharap agar tidak ada pihak yang terkecuali daripada prosiding undang-undang. Maka dalam membanteras gejala ini, semua pihak perlu mengambil tindakan secara menyeluruh dan berterusan. Rasuah perlu dihapuskan demi kelangsungan generasi akan datang dan budaya integriti mesti diamalkan dalam masyarakat Malaysia.